Put semasa, bukan main awak tadi ya. Kasih Chana ni, kasih cantik nafas. Okey, sekarang ni kita ingin memberi tumpuan kepada National Task Force Memperkasa Sempadan Negara. Kita bersama dengan dua orang tetamu yang cukup istimewa pada waktu ini. Ya, kita cukup berbesar hati dapat menerima kehadiran Laksamana Muda Maritim Kamaruzaman Abu Hassan, Pemangku Timbalan Ketua Pengarah Operasi Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APMM. Dan juga di sebelahnya sudah ada Laksamana Madya Datuk Muhammad Rizwan Abdul Rahman, Panglima Armada Barat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Baik. Segak. Itulah dia. Dan pertama sekali mungkin kalau kita boleh kongsikan terlebih dahulu sedikit pengenalan pada Datuk mana mohon untuk beri penerangan secara ringkas mengenai National Task Force atau NTF dan juga Benteng, dan sebenarnya apa sebenarnya konsep yang diguna pakai dalam atur gerak operasi. Ya. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dulu saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Selamat Pagi Malaysia kerana menjemput kami berdua hari ini ke studio. Kami berharap semoga kehadiran kami hari ini akan memberi sedikit kecerahan mengenai National Task Force dan Benteng itu sendiri. InsyaAllah. National Task Force ini ditubuhkan dengan arahan Majlis Keselamatan Negara MKN pada 29 April 2020 ya. Dan kemudiannya di bawah mereka diwujudkan Benteng. Benteng ini diwujudkan awal Mei 2020. Tujuannya adalah untuk mengawal sempadan negara daripada kemasukan parti, pendatang asing tanpa izin dan juga untuk mengekang penularan COVID-19. National Task Force ini dibahagikan kepada 3 komponen utama, iaitu komponen maritim, komponen darat dan juga komponen udara. Organisasi ini disebut LCC, ACC dan MCC. Dan untuk komponen maritim ini, kalau saya boleh terangkan, ianya terdiri daripada 4 agensi utama yang diterajui oleh TLDM, APMM, Jabatan Kastam Diraja Malaysia dan Polis Marin. Secara asasnya, aset yang dipunyai oleh MCC sekarang ini mengandungi lebih kurang 72 buah kapal dan sejumlah 280 bot berbagai jenis. Itu saja sedikit penerangan mengenai fungsi dan juga aset yang dipunyai oleh NTF. Okay. Baik, itulah bila kita cakap tentang NTF ini sejak COVID-19 mula menular, PKP dilaksanakan, kita biasa dengar kejayaan-kejayaan saja. Kita tidak tahu bagaimana atur gerak operasi. Mungkin Tuan Kamaruzaman boleh berkongsi kepada kita mengenai tadi Datuk ada bercakap tentang aset. Bila cakap tentang kawalan sempadan negara ni, ketersediaan aset ni menjadi perkara utama. Bagaimana agaknya ketersediaan aset-aset khususnya untuk menjaga perairan negara? Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih sekali lagi kepada TM kerana menjemput kami. So seperti Datuk kata tadi, kita nak bagi sedikit pencerahan kepada rakyat di luar sana. Terutamanya kalau saya bagi agensi pengawasan maritim Malaysia kepada komuniti maritim di sana. Ya, kenapa NTF ditubuhkan? Tapi yang kita disebutkan tadi itu walaupun untuk mencegah penularan COVID-19 ni melalui kemasukan parti, tetapi jangan ingat APMM hanya untuk jurus kepada isu parti saja. Kita menguatkan semua undang-undang, terutamanya yang lintas sempadan. Jadi dalam konsep tadi itu, konsep NTF tu di mana ia akan melibatkan atur gerak aset. Jadi mana agensi-agensi yang terlibat yang agensi utama tadi, ATM, APMM dan Polis dan PDRM. Jadi aset-aset itu adalah aset-aset sedia ada. Hanya digabungkan dan diatur gerak yang diselaraskan oleh NTF. Jadi dia ada aset-aset yang diatur gerak berdasarkan kepada kesesuaian aset. Utamanya aset digunakan sebagai mothership dan juga aset sebagai pemintas, dan juga aset sebagai kapal ronda, dan juga aset-aset pesisir pantai, dan juga aset udara lah. Jadi disebabkan aset yang sedia ada ini, apabila diatur gerakkan di sektor-sektor yang telah diatur gerakkan, telah disediakan di negeri yang berkenaan, jadi tak nampaklah adanya kekangan aset. Tetapi sebab dia dah diselaraskan, diatur gerak berdasar kepada untuk mencapaikan misi tadi itu, memperkukuhkan sempadan. Kemudian untuk menghalang kemasukan parti,
dan juga untuk mengelakkan penularan COVID-19 ni. Jadi aset tu dah sedia ada, hanya untuk diatur gerak bagaimana taktikal kita. Dan saya boleh disebutkan di sini, kita FPMM pun kita ada sistem pengawasan maritim Malaysia ataupun SOSLA, di mana boleh mengenal pasti mengesan aset-aset curiga, target curiga, di mana yang boleh diresponkan oleh beberapa pemintas tadi itu. Dan juga daripada pengelihatan aset-aset udara dan UAV. Jadi walaupun begitu, melalui NTF ini, dalam komponen maritim tadi itu, ada agensi yang perlukan aset-aset tambahan untuk mengukuhkan lagi. Jadi untuk maritim tu lebih-lebih kepada aset-aset bot pemintas. Bot ni tak boleh berada lama di laut. Dia perlu ulang bekal dan sebagainya. Jadi bila ada aset, jadi dia bolehlah berjadualkan. Okey. Jadi maknanya untuk darat ni ada aset mobile lah. Dan juga untuk udara ni dia nak tumpu kepada aset UAS ataupun UAV. Tanpa pemandu Tanpa pemandu. Untuk membantu mengukuhkan lagi lah. Baik. Jadi kita dengar memanglah kalau sedia ada tu memang tak ada, tidak akan cuma kekangan dia. Apabila kalau ada lebih banyak aset, maka dari segi aspek penyelenggaraan itu prosesnya akan lebih lancar. Tapi kita tahu apa sebenarnya perancangan masa depan dalam soal aset-aset ini yang berkaitan. Tadi yang masa depan tadilah agensi yang sudah ada ini yang terlibat ni memang ada perancangan. Sebelum ada NTF ni pun kita ada perancangan untuk pembelian aset dan sebagainya. Jadi seperti untuk FPMM sendiri, kita dah dapat 7 buah bot pemintas, itu kita panggilkan kelas benteng. 7 buah telah diatur gerakkan di negeri-negeri yang mempunyai hotspot yang tertentu, di mana kemasukan parti ini yang telah kita kaji. Dan juga dalam konsep NTF ini, perisikan kita share together. Kita berkongsi maklumat perisikan ni daripada ATM, daripada polis dan juga FPMM, dan kita gabung dan kita buat analisa dan mana tempat-tempat hotspot yang tempat mudah-mudah mereka masuk. Lorong-lorong tikus lah. Lorong-lorong tikus. Lorong-lorong tikus yang kita sebutkan tadi tu. Itulah, bila cakap tentang aset ni juga kita harapkan belanjawan 2021 dapat diluluskan kerana ada penekanan mengenai peningkatan ataupun pertambahan aset-aset untuk pihak berkuasa melaksanakan tanggungjawab menjaga keselamatan khususnya di sempadan tanah air. Datuk, kita tahu sempadan negara baik darat, udara ataupun laut ini sentiasa berdepan cabaran. Kadang-kadang kita terasa ataupun terfikir bahawa dengan penularan COVID-19 ini banyak border ditutup, jadi tak ada pencerobohan berlaku. Sedangkan baru-baru ini pun ada insiden pencerobohan yang meranggut nyawa pasukan keselamatan kita. Apa sebenarnya risiko-risiko yang dihadapi oleh pasukan penguatkuasa dalam mempertahankan atau menjaga kawalan di sempadan tanah air sebelum dan semasa COVID ini berlaku, Datuk? Cabaran-cabaran yang dihadapi oleh agensi penguatkuasaan khasnya oleh komponen maritim. Satu adalah luasnya kawasan persempadan Malaysia seluas 600,000 kilometer persegi dengan panjangnya pesisiran pantai hampir 7,000 kilometer. Oleh yang demikian, kita memerlukan aset yang lebih banyak untuk menangani perkara tersebut. Di samping itu, setiap pesisiran pantai kita ini mempunyai pantai yang landai dan juga kawasan bakau yang boleh digunakan sebagai tempat persembunyian ataupun tempat mendarat. Dan oleh yang demikian, kita melihat kita perlu kerjasama daripada masyarakat untuk memberi maklumat yang sewajarnya kepada kita supaya tindakan yang sebaik mungkin boleh diambil. Pada masa yang sama, semasa kita melaksanakan penugasan kita di laut sana itu, setiap masa ada ratusan kapal-kapal dagang dan juga ribuan kapal-kapal nelayan. Oleh yang demikian, peluang untuk parti dan juga penduduk ini amat besar untuk berselindung dan sebagainya di aset-aset ataupun kapal-kapal tersebut. Itulah cabaran kita. Selain pada itu, kalau kita lihat sekarang ni,
frontliner seperti kita ini juga menghadapi risiko COVID-19 itu sendiri. Ya, betul. So jadi kita mengambil langkah-langkah penjagaan sewajarnya, tapi itu menjadi risiko. Kita tak tahu kan bagaimana kita mungkin boleh dijangkiti COVID juga. Dan juga adalah keselamatan diri. Kalau kita lihat pada 2-3 hari yang lepas ada anggota PGA di sempadan Malaysia Thailand terkorban. Jadi itulah risiko-risiko yang dihadapi oleh penguatkuasa semasa melaksanakan tugas mereka di lapangan. Ya, baik. Jadi mungkin tuan boleh kongsi dengan kita berkaitan juga dengan risiko yang dilalui di perbatasan, terutama sekali bila menyebut tentang COVID-19, mana perlu mematuhi SOP yang tertentu. Ya. Kalau katakan risiko kita yang paling utama adalah parti. Pendatang asing tanpa izin. Yang mereka ni akan cuba memasuki negara kita dan kita tidak tahu status mereka ni berpenyakit ataupun tidak. Jadi inilah cabaran anggota-anggota di perbatasan untuk membuat pemeriksaan sama ada mereka ada melakukan kesalahan atau tidak ataupun mereka adalah parti atau tidak. Jadi kita perlu berhati-hati supaya anggota ini tidak berjangkitlah. Jadi secara kalau ikutkan peluangnya ada perlu di swab test. Tetapi sebelum anggota kita menaiki bot ataupun kapal berkenaan, kita akan memastikan mereka ni diambil suhu dan sebagainya lah. Memastikan mereka tidak ada tanda-tanda positif lah. Jadi yang pertama. Yang kedua, bila kita buat pemeriksaan, mereka ni kadang-kadang jadi agresif. Bila mereka agresif dan banyak insiden telah berlaku yang telah kita hadapi, contohnya bot-bot kita di sebelah Kelantan apabila untuk menahan bot-bot nelayan asing yang menceroboh ke perairan kita, mereka cuba melanggar bot-bot kita dan juga menunjukkan aktiviti untuk merosakkan ataupun mencederakan anggota kita. Jadi kita ada ROE kita dan kita nak pastikan nyawa kita diutamakan dan aset kerjaan kita dijaga dengan baik. Dan juga kita boleh nampak yang kes yang terbaru yang insiden di sempadan melibatkan anggota PGA yang terkorban dan cedera parah. Dua kes tertentu. So kita akan ambil situasi ini sama juga untuk di-apply-kan ataupun digunakan di sepadan laut lah. Dan juga bila dalam kita buat penahanan tu pun itu satu juga cabaran. Kita membawa mereka ke pengkalan dan nak menunggu untuk pemeriksaan selanjutnya oleh Kementerian Kesihatan Malaysia untuk buat swab test. Jadi ini pun salah satu kita kena jaga mereka. Baik, ada banyak cabaran, banyak risiko pastinya, tapi ada banyak lagi juga kita akan kongsikan. Nanti sebentar lagi kita nak tanya Datuk tentang Hala 7 dan juga harapan itu sendiri. Tapi kita akan bawakan selepas ini, Dok dan Tuan. Kita akan kembali selepas kita mendapatkan berita menerusi Continuous. Rakan kita di Continuous pastinya akan membawakan perkembangan terkini yang berlaku dalam negara dan juga di luar negara. Mungkin akan dikongsikan juga banyak perkara-perkara yang berlaku dalam negara. Pastinya fokus-fokus berita tertumpu kepada Belanjawan 2021 pastinya. Dan juga hari ini SPR akan melaksanakan mesyuarat berkenaan dengan pilihan raya DUN, Sebuya dan juga Parlimen Negeri. Bersama rakan kita di Konti, Mat Abu Hassan, pemangku timbalan Ketua Pengarah Operasi Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia di studio. Terima kasih masih setia bersama kami. Kita dah bercakap tentang aset, risiko, cabaran dan kita ingin tahu juga kejayaan-kejayaan yang pernah dikecapi setakat hari ini. Dan mungkin di hujung nanti kita akan tanya sikitlah Hala 7 juga harapan ni. Belakang. Saya baru nampak sekarang ni. Latar belakang yang cukup cantik menggambarkan situasi. Mungkin Datuk boleh kongsikan kita tentang kejayaan-kejayaan yang telah pun berjaya dikecapi. Terima kasih. Kejayaan utama yang saya lihat daripada NTF dan Opbentin adalah pada satu ketika lah 19 agensi penguatkuasaan bersama-sama menjalankan aktiviti operasi bersepadu yang tidak pernah berlaku selama ini. Dan bagi komponen maritim, kerjasama kita di antara APMM, Jawatan Kastam juga Polis Marin adalah yang pertama. Mungkin kita pernah bekerjasama tetapi mungkin 5-6 hari atau seminggu saja. Kali ini
kita telah bekerjasama hampir 7 bulan, iaitu 200 hari di lautan ya, tanpa sebarang insiden dan juga masalah. Bagi saya itulah satu kerjaan yang sangat saya kagum ya. Dan pada masa yang sama, di segi lain, kerjaan kita juga dipamerkan dengan penangkapan ya, hampir 8,500 parti dan juga 1,200 mungkin lebih kurang ya parti tekong-tekong darat dan laut dan juga penyeludup. Inilah satu kerjaan yang amat baik ya. Di samping itu kita juga membuat rampasan ya. Dalam operasi kita ini hampir 120 juta ringgit telah dikutip dari hasil operasi ini. Bagi saya itulah satu kerjaan ya. Yang saya nak tambah lagi adalah pengusiran ya. Kita mengusir hampir 500 bot nelayan asing dalam masa 7 bulan ini. Baik. Datuk, sebelum kita berakhir, mungkin boleh kongsikan, sebab kita tahu agensi berkuasa merupakan satu daripada banyaknya petugas Barisan Hadapan yang telah pun berkorban tatkala pandemik masih lagi menular. Bukan sahaja kepada petugas Barisan Hadapan supaya mereka terus kuat melaksanakan tanggungjawab ini, malah kepada masyarakat yang berada di sepadan tanah air khususnya yang ada maklumat untuk bekerjasama menjadi mata dan telinga kepada pihak berkuasa untuk membendung masalah pencerobohan ini. Ya. Harapan NTF dan juga saya sebagai komander komponen maritim adalah untuk masyarakat sama-sama mengembeling usaha dan bekerjasama dengan agensi penguasaan. Seperti yang saya maklumkan tadi, luasnya kawasan dan juga pesisiran pantai itu memerlukan komuniti maritim untuk bekerjasama untuk menyalurkan maklumat-maklumat penting supaya tindakan-tindakan yang baik dapat dilaksanakan terhadap penjenayah itu. Dan bagi saya selain daripada itu adalah pencegahan itu sendiri. Ini adalah opinion peribadi saya ya. Saya merasakan deterrent yang kita cuba sampaikan melalui akta-akta yang kita ada, seperti Akta 342 mengenai penularan penyakit dan juga Akta 670 mengenai dagangan orang dan juga migran, tidak cukup kuat ya untuk menjadi deterrent terhadap tekong-tekong darat dan juga penjenayah di luar sana. Jadi saya ingin mencadangkan penggunaan akta-akta yang lebih keras seperti SOSMA dilaksanakan, kerana aktiviti-aktiviti mereka ini mencemarkan keselamatan negara dan juga memberikan satu impak yang tidak baik kepada masyarakat. Selain pada itu, saya juga ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan ribuan terima kasih kepada kerajaan Malaysia kerana telah memberi peruntukan kewangan yang secukupnya untuk kita melaksanakan penugasan ini. Dan saya dan kawan-kawan amat mengharapkan bantuan kewangan ini dapat diteruskan di dalam tahun-tahun yang mendatang. Dan mungkin kalau ini yang terakhir, saya juga mengambil kesempatan untuk mengucapkan selamat bertugas dan selamat baju jaya kepada petugas-petugas NTF di luar sana. Saya berharap mereka kental dalam melaksanakan tugas mereka, dan insya-Allah segala sumbangan mereka itu akan diberi imbalan yang sewajarnya oleh Allah SWT, insya-Allah. Amin. Insya-Allah. Okey, jadi kita ucapkan banyak-banyak terima kasih atas perkongsian diberikan kepada kita. Jadi kita ucapkan terima kasih kepada Laksamana Ahmadiyah Datuk Muhammad Rizwan Abdul Rahman, Panglima Armada Parat, dan juga Laksamana Muda Maritim Kamarul Zaman Abu Hassan, Pemangku Timbalan Ketua Pengarah Operasi Agensi Penguasaan Maritim Malaysia bersama kita pada waktu ini. Jadi kita mewakili rakyat mengucapkan terima kasih banyak-banyak kerana menjaga sepanjang kami. Terima kasih. Dan Semoga sihat dan kuat selalu, insya-Allah. Ya, insya-Allah. Baik, saudara, kita akan berehat seketika. Selepas ini kita nak mengupas lagi sedikit mengenai Belanjawan 2021, manfaatnya untuk rakyat. Selepas ini.